adakah ini petanda indikator PRU ke-15 semakin hampir? Pilihan raya ke-15 hampir. Sebab kerajaan tak boleh tamatkan tempohnya sampai 5 tahun kerana tidak ada kestabilan. Dari itu apa yang saya nak katakan bahawa pilihan raya kali ini agak panas sedikit daripada pilihan raya sebelumnya. Kalau kita lihat pilihan raya 2008 sebagai yang panas ke ataupun 2018 yang baru ni apabila Tun Dr. Mahathir terjun di dalam perlombaan untuk menjadi Perdana Menteri, saya rasa ini yang paling panas sekali. Kerana keadaannya tidak begitu stabil. Macam kapal di tengah lautan bergelora. Jadi nakhoda pun agak pitam juga, agak mabuk laut juga dalam menghadapi situasi politik sekarang. Jadi itu apabila berlaku insiden kenyataan Anwar pada hari ini dia cukup majoriti. Saya rasa dia hanya salah perkataan dia. Dia bukan cukup majoriti. Bahawa dia telah mempunyai cukup untuk membuat undi tidak percaya kepada Perdana Menteri dan kerajaan hari ini. Kalau beliau mempunyai cukup dari segi nombor untuk buat undi tidak percaya, kenapa sekarang? Sedangkan sidang parlimen baru saja berakhir. Dia mencari ataupun apa yang kita panggil ni, iaitu untuk mendapatkan sokongan ni memakan masa. Melobi, berkempen, berjumpa dan sebagainya. Itu biasa. Dia tidak menjadi satu perkara yang perlu dibincangkan. Kenapa dia buat hari ini? Tetapi banyak orang mengamalkan seolah-olah Dr. Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Pada saya ini tidak tepat. Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri yang ada sekarang masih ada. Dia kena serah balik kepada buku perlembagaan. Maknanya sama ada Muhyiddin terpaksa menghadapi undi tidak percaya atau Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri meletakkan jawatan. Jadi kalau dua perkara ni tak dibuat, kita berangan sajalah nak jadi Perdana Menteri. Walaupun sekarang ni kita ada jumlah yang cukup, tak boleh buat apa-apa. Dia tidak boleh push button macam tu ya. Kerana sebab saya pun kesal untuk menggunakan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang sedang gering patut ditangguhkan dulu. Kerana di dalam beberapa kenyataan tuanku dibabitkan. Wahal tuanku dalam keadaan untuk nak mengambil tugas ni tak ada kaitan. Iaitu antara parlimen dan ahli parlimen. Jadi kalau disebut saya dah cukup nak pergi menghadap Yang Pertuan Agong dan sebagainya, saya rasa ini tidak wajarlah dilakukan dan tidak baik untuk kestabilan demokrasi itu. Apa yang patut Anwar buat, dia pagi dia briefing dulu anggota parti dia, iaitu mesyuarat kepimpinan tertinggi. Lepas tu baru dia buat sidang media untuk nak jelaskan. Ini parti dia pun tak tahu. Di dalam sidang media seperti tadi juga, Dato' Seri Anwar walaupun ditekan oleh wartawan tidak menyatakan spesifik number yang beliau perolehi. Itu kerahsiaan dia lah. Itu kita pun tak mahu tahu. Hanya itu sebutan dia. Tetapi soal mekanisme dia ini tidak betul. Sebab pertama, atas sifat apa dia? Pakatan Harapan, atas sifat Presiden PKR, atau atas sifat Ketua Pembangkang. Ada 3 dalam badan dia tu. Dia nak bercakap yang dia cukup majoriti ni dalam bidang mana? Dalam keadaan kedudukan dia di mana? Sama ada dia tidak akan memberitahu bahawa atas jawatan dia sebagai seorang Presiden PKR, Ketua Pembangkang di Parlimen, ataupun daripada kalangan PH ni. Itu ya dia. Di mana sidang media itu dilihat Datuk Seri Anwar berseorangan. Okey, bila dah ada majoriti yang besar, sudah semestinya mempunyai sokongan di kalangan sekutu-sekutunya. Ya, dan persoalan dia di mana DAP, di mana Parti Amanah Negara. Betul. Saya melihat dari segi konteks sidang media itu tidak penting. Sama ada ramai tidak ramainya itu. Jadi bukan, apakah signal yang ingin dibawa? Apakah signal dia hanya nak melepaskan satu kenyataan dahulu untuk menembak dulu sebelum dia menunjukkan kekuatan dia. Kita sebagai orang politik, saya lah,
melihat kenyataan Anwar itu, kalau berseorang pun tidak apa. Kerana apa yang saya lihat, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dia menggunakan taktikal yang digunakan oleh pihak Parti Komunis. Iaitu apabila musuh kuat, kamu lari je lah. Apabila musuh rehat, kamu kacau. Apabila musuh lemah, kamu serang. Dalam keadaan sekarang ni, di manakah peranan Anwar dalam 3 kategori taktikal itu? Musuh kuat, dia lari. Musuh lemah, rehat, dia kacau. Musuh lemah, dia serang. Saya rasa dia masuk peringkat yang ketiga. Dalam keadaan lemahnya, Perdana Menteri sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang kita lihat tidak pernah berdepan dengan sidang media, asyik putusan, sehingga dia dipanggil Perdana Menteri Putusan, bukan Perdana Menteri Malaysia lagi. Dari itu, apabila Anwar membuat kenyataan, dia melontarkan satu, bukan saja andaian, tetapi satu persepsi yang menggoncangkan sehingga bursa saham pun ikut tergencat, menjunam. Jadi, dan juga seluruh dunia melihat politik Malaysia sekarang ini agak tidak stabil. Kerana Anwar Ibrahim ialah ketua pembangkang di Parlimen. Dan ketua pembangkang ini dipandang di kalangan negara demokrasi sebagai orang yang ada otoriti untuk bercakap. Dari itu, apa yang saya lihat tak timbul, tak ada sokongan. Sebab Parti Amanah pun atau PAN telah membuatkan sokongan. Hanya yang belum tulis lagi DAP. Tetapi saya rasa DAP tidak mahu ke depan dalam isu ini. Kerana dia hanya menyokong di belakang. Kalau dia ke depan, perancangan ini akan gagal. Kerana di kalangan orang Melayu melihat bahawa apa yang Anwar lakukan ini untuk mengembalikan kuasa DAP balik. Jadi itu adalah satu langkah yang bijak. Pada saya, kita tunggu daripada pasal yang seterusnya. Datuk, adakah ianya berkait juga dengan momentum seperti apa yang berlaku di Sabah pada ketika ini? Di mana sekarang ini kempen sudah memasuki ke pecutan terakhir. Ya, semua parti politik dan juga calon-calon sekarang ini sedang hit the gear lah. Bila hit the gear tu, isu tu pun makin menggelegak. Kan? Dan jadi kalau kita lihat juga di saat akhir kempen ini juga pelbagai isu-isu yang kini diperkatakan, ya, seperti apa yang dikatakan oleh panel kami pada malam tadi, melalui Big Live, menyatakan bahawa kebelakangan ini ada calon dan juga parti politiknya mengeluarkan isu-isu yang memberi bola tanggung kepada mereka itu sendiri. Isu yang membabitkan kedaulatan dan juga keselamatan, membabitkan anggota keselamatan yang dilihat menjentik sensitiviti anggota keselamatan itu. Adakah apa yang berlaku hari ini dilihat juga untuk pukul rata dengan apa yang berlaku di Sabah membabitkan sekutunya? Tidak juga. Saya melihat bahawa isu yang dilontarkan sekarang bukan bola tanggung. Dari segi pengundi ini, 60% ke 70% dalam kategori kemiskinan, B40, Tegar. Bagi mereka ni, saya nak tanya dengan pengacara. Anda ingat semua rakyat Malaysia ni patriotik, nasionalis. Maknanya ini penghinaan kepada negara, penghinaan kedaulatan negara. Tak ada. Mereka tak ambil kisah. Kerana pada rakyat, mereka nak kenyang perut mereka. Jadi apabila cuba dipolitikkan kenyataan orang politik, maka dia tidak memberi kesan di dalam pilihan raya. Kerana orang di dalam pilihan raya sekarang sedang berjuang, bergelumang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tak ada kena-mengena dengan soal kenyataan seorang calon itu memburukkan tentera, keselamatan dan sebagainya. Hal kita patutnya, itu sebab saya tulis di dalam blog saya. Saya kata, kenapa kita tidak ambil benda itu sebagai positif? Maksud Datuk hanya di Sabah saja juga atau secara umum? Secara umumnya. Sebab itu adalah kegagalan kerajaan masa itu. Ya, kerajaan masa itu kerajaan BN. Sehingga penceroboh boleh masuk ke wilayah kita. Itu isu dia. Kemudian orang nak kata berperang dengan ayam dan anjing, itu hal kedua. Tetapi kita sebagai seorang nasionalis, sebagai patriotik yang bergantung harap keselamatan negara ini di bawah tanggungjawab angkatan tentera, di bawah tanggungjawab keselamatan, adalah satu bukti dan fakta yang kita gagal untuk menjaga wilayah kita. Yang itu isunya yang sebenar. Bukan soal apa yang dikata oleh calon itu. Pada saya,
tak ada apa masalah dia nak cakap apa pun, dan sehingga sekarang pun semua orang tahu bagaimana kebocoran pendatang asing. Wahal kalau kita tengok satu kes di Johor amat menarik, sehingga terdampar mayat di pantai. Kenapa? Penguat kuasa kita gagal. Yang mana di situ ada armada tentera laut, ada armada penjaga pantai kita, tetapi kenapa ada? Yang itu yang patut dipersoalkan. Bukan soal yang remeh itu. Pada saya, pada itu tidak memberikan kesan kepada pengundi di Sabah. Kerana mereka ada agenda, ada isu yang lebih berat daripada yang ada sekarang. Itu pandangan saya. Okey Datuk, sebenarnya tadi Datuk mengatakan bahawa kita masih lagi ingin berkatakan apa yang berlaku pada hari ini, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seorang pemimpin yang taktikal. Ya, dan juga walaupun beliau telah pun mendakwa mempunyai cukup majoriti, dan tetapi ada sesebab tertentu yang tidak mengizinkan untuk beliau bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Ya, jadi berdasarkan kepada pengamatan Datuk dan juga pengalaman Datuk dalam dunia politik ni, kemanakah taktikal Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas ni? Pada saya lah, seperti yang kata tadi, urusan dia dapat banyak majoriti itu bukan urusan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ini urusan antara dia dan Parlimen. Di mana selaku Ketua Pembangkang, dia mesti lakukan sama dengan Tun Dr. Mahathir, iaitu membuat undi tidak percaya, kerana dia dah cukup kekuatan dia untuk nak menggulingkan Kerajaan Perikatan Nasional ini. Tapi dia nak pergi ke Istana Negara untuk Yang Pertuan Agong nak lantik dia dengan Perdana Menteri masih ada, tak ikut perlembagaan, tidak mematuhi peraturannya. Jadi apa yang, dan Yang di-Pertuan Agong juga tidak ada bidang kuasa untuk nak memecat Perdana Menteri. Kerana kita ada convention, kamu ada kuasa melantik tapi tidak ada kuasa membuang. Kuasa melantik Yang Pertuan Agong, kuasa membuang di Parlimen. Jadi isu nak jadi Perdana Menteri ni kena buang Muhyiddin Yassin. Di mana masih lagi saya ingin stick dengan sidang media Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, dan antara yang menjadi tumpuan juga apabila Datuk Seri Anwar ditanya oleh para wartawan mengenai tahap sokongan dari mana beliau perolehi, dan antara yang menjadi tumpuan juga apabila Datuk Seri Anwar mengatakan bahawa sokongan itu tidak merangkumi daripada tim Tun Dr. Mahathir, Parti Pejuang. Apa yang Datuk boleh perkatakan oleh hal ini? Tun Dr. Mahathir kenalah menerima realiti dan prinsip dia sendiri bahawa dia tidak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri. Dan soal menyokong Anwar, maknanya nak menyokong Anwar jadi Perdana Menteri. Dari itu, jika Pejuang tak terlibat di dalam senarai nama yang Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat, itu bukan satu perkara yang pelik kerana jawapannya dah ada. Iaitu Dr. Mahathir tidak mahu Anwar jadi Perdana Menteri. Tetapi masalahnya banyak orang tanya kan, saya pun baca dalam media sosial, akan siapa orang itu. Itu pun sebenarnya tidak ada keperluan. Kerana apabila kita baca kenyataan-kenyataan parti yang bergabung dengan Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional, mereka menafikan. Tetapi agak pelik kenyataan ini. Di dalam waktu macam UMNO, dia yang paling mudah sekali. Iaitu kita membenarkan mereka selaku ahli parlimen untuk memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Bukan parti. Sebab UMNO tidak terlibat dalam Perikatan Nasional. Tetapi dalam isu ini pula, ahli parlimen pula, Seri Agong parti yang berkenaan menjawab tidak ada. Jadi kita pun confused ni. Bukan sahaja Seri Agong parti, tetapi Presiden menyatakan bahawa melalui kenyataan media dia, beliau terima sekiranya ada ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi timbalan Presiden dia menyatakan bahawa UMNO masih lagi solid kepada PN. Dia punya masalah sekarang ni, timbalan Presiden ini dia bukan ahli parlimen. Dia hanya ahli Dewan Undangan Negeri. Dan saya rasa dia melihat bahawa isu ini pun macam bola tanggung. Kalau dia ikut harus Presiden, mungkin dia akan ditinggalkan. Jadi dia cuba bercanggah pendapat dengan Presiden. Pada saya, pegang pada yang asal. Pegang yang pada asal, yang mana UMNO dengan mesyuarat Majlis Tingginya dulu bersetuju ahli parlimen memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin tanpa menggunakan nama parti atas kedudukan dia. Jadi atas prinsip itu, UMNO kekal konsisten dengan pendirian jika berlaku
ahli UMNO pergi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dalam keadaan sekarang ni kita sedia maklum UMNO jauh hati dengan Tan Sri Muhyiddin. Kita yang mempunyai ahli parlimen yang banyak. Yang jauh hati bukan saja ahli parlimen. Jauh hati dari segi dasar apa tu, Datuk? Jauh hati ni dari segi kita diberikan peranan sebagai parti komponen dalam kerajaan Tan Sri Muhyiddin ini. Antara BN, Mufakat Nasional dan Perikatan Nasional. Macam saya selalu ulangkan. Macam PAS pun dia jauh hati. Kenapa kamu tak bagi saya Menteri Jaga Agama? Saya Parti Perjuangan Agama. Dalam UMNO ni, apa menteri yang ada? Bagi Menteri Pertahanan. Berapa orang yang membekal kereta kapal perang? Bagi Menteri Wilayah Persekutuan, kawasan Sekangkang Kera. Apa Kementerian Sumber Asli? Kalau kita lihat, apa yang PBM? Dengan 6 orang ahli parlimen dia yang ada dalam parlimen tu, tolak yang melompat jadi katak semua ni, Menteri Dalam Negeri dia jaga. Menteri Pembangunan Bandar dia jaga. Maknanya kita dalam UMNO ni melukut tepi kentang. Jadi kalau saya nak tegaskan sini, saya menyokong penuh jika ada ahli parlimen yang berani untuk memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dan kita menyokong Anwar Ibrahim ni, saya dah tulis Facebook lama dah. Adalah langkah yang lebih baik daripada memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga melalui sidang media juga menyatakan bahawa berkongsi kepada media bahawa sokongan yang solid itu daripada ahli parlimen Melayu dan juga Islam. Ya, itu sebab saya katakan tadi bahawa kita rakyat Malaysia ni, saya sebagai anggota parti dalam UMNO ni, kalau ditanya sokong atau tidak, saya kata sokong. Sebab kita kena tumbangkan cepat Tan Sri Muhyiddin ini menjadi, kerana kita tak mahu Perdana Menteri yang asyik putusan. Sampai bila? Negara nak membangun. Sekarang itu sebab saya kata hari ini dibuat kenyataan. Rakyat kononnya hebatlah Tan Sri Muhyiddin bagi 7 bilion untuk ini dan untuk ini termasuk BRIM. Kita nak buat pilihan raya 1.5 bilion kata SPR. Apa salahnya kita daripada 7 bilion itu, kita jangan belanja dulu, kita belanjakan untuk pilihan raya ni 1.5 bilion ini untuk selesaikan sekali. Kenapa tak nak buat? Supaya kita dapat mewujudkan kerajaan yang stabil, yang tidak lagi cucuk atap, lompat dan sebagainya. Jadi inilah yang saya nak tengok, yang saya nampak bahawa rakyat mesti memberikan sokongan kepada move on Anwar Ibrahim ini, bukan untuk jadikan Anwar Perdana Menteri, tetapi mendesak Tan Sri Muhyiddin cepatkan pembubaran parlimen supaya kita sama-sama berjuang. Kerana dari segi UMNO, kalau UMNO pilihan raya yang berlaku, kita tak ada hubungan dengan PBBM. Kita hanya ada hubungan dengan PAS, Mufakat Nasional. Dan Mufakat Nasional mempunyai penyelesaiannya dah. Jadi kita boleh menyapu bersih kawasan-kawasan PBM untuk kita bertanding balik. Ataupun UMNO akan juga melawan PKR. Kawasan-kawasan Melayu PKR, UMNO akan lawan. Dan juga komponen bukan Melayu di kawasan PKR menang. Jadi kalau dilihat ini, kita serah balik pada rakyat. Ini namanya serah balik pada rakyat. Itu saja.